Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5 KSSM Bab 1 Kedaulatan Negara. Di bawah tajuk kecilnya Konsep Kedaulatan dengan tumpuan kepada bahasa. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Maksud kedaulatan dapat dilihat dalam dua aspek. Yang pertama bahasa dan yang kedua pandangan tokoh. Hari ini cikgu akan menyentuh dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan bahasa. Maksud kedaulatan dalam aspek bahasa. Okey, untuk aspek bahasa ada 4 bahasa yang akan kita pelajari. Yang pertama, maksud kedaulatan dalam bahasa Yunani. Yang kedua, bahasa Inggeris. Yang ketiga, bahasa Arab. Dan yang keempat, bahasa Melayu. Baiklah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, maksud kedaulatan dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani ialah superanos, bermaksud agung ataupun tertinggi. Dalam bahasa Yunani dipanggil apa? Superanos, bermaksud tertinggi. Yang paling penting pelajar kena ingat tentang tertinggi. Juga merujuk kepada negara yang bebas ataupun merdeka. Jadi dalam bahasa Yunani dipanggil apa? Superanos, bermaksud tertinggi. Okey, yang kedua adalah bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris dipanggil sebagai sovereignty. Bahasa Inggeris dipanggil apa? Sovereignty. Yang bermaksud negara yang berkuasa penuh dalam pemerintahan. Kalau bahasa Yunani tadi dipanggil apa? Superanos, bermaksud tertinggi. Namun kalau bahasa Inggeris pula dipanggil apa? Sovereignty, bermaksud negara berkuasa penuh dalam bidang pemerintahan. Jadi bahasa Yunani dengan bahasa Inggeris ni hampir sama. Kenapa cikgu katakan hampir sama? Sebab dua-dua sebutan kedaulatan ni adalah bermula dengan huruf S. Kalau bahasa Yunani dipanggil superanos. Kalau bahasa Inggeris sovereignty. Superanos tadi bermaksud tertinggi dan sovereignty ini bermaksud negara berkuasa penuh dalam pemerintahan. Yang penting kuasa penuh dalam pemerintahan. Jadi bahasa Yunani dipanggil apa? Superanos dan bahasa Inggeris sovereignty. Dua-dua ejaan bermula daripada huruf S. Superanos dan sovereignty. Okey, seterusnya kita lihat bahasa Arab pula. Dalam bahasa Arab, kedaulatan berasal daripada perkataan daulah. Kedaulatan berasal daripada perkataan daulat. Daulat tu diambil daripada bahasa Arab iaitu daulah. Daulah bermaksud kuasa pemerintahan bagi sesebuah kerajaan. Kalau bahasa Inggeris tadi, sovereignty bermaksud kuasa penuh dalam pemerintahan. Kalau bahasa Arab dipanggil daulah, bermaksud kuasa pemerintahan bagi sesebuah kerajaan. Ingatlah, kuasa pemerintahan merujuk kepada daulah. Kalau kuasa penuh dalam bidang pemerintahan merujuk kepada bahasa Inggeris iaitu sovereignty. Manakala kalau bahasa Yunani dipanggil superanos, bermaksud tertinggi. Jadi bahasa Arab dipanggil apa? Dipanggil daulah, bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Kuasa pemerintahan. Kalau kuasa penuh dalam bidang pemerintahan, bahasa Inggeris iaitu sovereignty. Okey, last sekali adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu, perkataan kedaulatan ni berasal dari perkataan daulat. Daulat membawa maksud kuasa tertinggi terhadap pemerintahan negara. Jadi bahasa Melayu ni berasal dari perkataan apa? Daulat. Daulat bermaksud kuasa tertinggi dalam bidang pemerintahan. Kalau kuasa penuh tu bahasa apa? Bahasa Inggeris, sovereignty. Kalau kuasa pemerintahan negara tu bahasa Arab iaitu daulah. Kalau kuasa tertinggi dalam aspek pemerintahan negara, kuasa tertinggi adalah bahasa Melayu. Ingatlah, bahasa Melayu kuasa tertinggi. Kalau bahasa Inggeris berkuasa penuh dalam bidang pemerintahan. Kalau bahasa Arab berkuasa dalam bidang pemerintahan. Manakala
Kalau bahasa Yunani, tertinggi, iaitu Superanos. Jadi dalam bahasa Melayu, kedaulatan berasal dari perkataan apa? Berasal dari perkataan daulat, iaitu kuasa tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, ataupun kuasa tertinggi terhadap pemerintahan negara. Ingat nak, cikgu ulang balik. Kalau tertinggi merujuk kepada bahasa Yunani. Kalau berkuasa penuh dalam bidang pemerintahan merujuk kepada bahasa Inggeris, iaitu sovereignty. Kalau berkuasa dalam bidang pemerintahan merujuk kepada bahasa Arab, iaitu daulah. Dan kalau kuasa tertinggi dalam bidang pemerintahan merujuk kepada bahasa Melayu, iaitu daulat. Jadi kesimpulannya yang cikgu dapat buat, dalam aspek bahasa ni terdapat 3 maksud berkaitan dengan kedaulatan. Yang pertama, kuasa tertinggi, iaitu kekuasaan tertinggi. Yang kedua, negara yang bebas ataupun merdeka. Dan yang ketiga, hak memerintah negara sendiri. Jadi kedaulatan ni merujuk kepada apa? Merujuk kepada kuasa yang tertinggi. Yang kedua, berkaitan dengan kebebasan ataupun kemerdekaan negara. Dan yang ketiga, berkaitan dengan hak memerintah negara sendiri. Sebab tu tadi kalau bahasa Yunani bermaksud apa? Bermaksud tertinggi, iaitu Superanos. Kalau bahasa Inggeris, sovereignty bermaksud berkuasa penuh dalam bidang pemerintahan. Kalau bahasa Arab iaitu daulah, bermaksud berkuasa dalam bidang pemerintahan. Dan bahasa Melayu daulat bermaksud kuasa tertinggi dalam bidang pemerintahan. Jadi semua kesimpulannya, dalam aspek bahasa ni berapa maksud berkaitan dengan kedaulatan? 3 maksud. Yang pertama, kuasa tertinggi sebagaimana bahasa Yunani dan bahasa Melayu. Yang kedua, negara bebas ataupun merdeka sebagaimana bahasa Yunani tadi. Dan yang terakhir, hak memerintah negara sendiri sebagaimana bahasa Arab, bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Jadi negara yang bebas ataupun merdeka ni layak untuk memerintah negaranya sendiri. Jadi hak memerintah negara sendiri itu berkaitan dengan kebebasan ataupun kemerdekaan. Okey, kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 2, 2, 2, 4. 10 markah. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan A, satu Roman dulu. A, satu Roman dia tanya, nyatakan maksud kedaulatan dari segi bahasa. Satu Roman bahasa Yunani. Okey, tengok. Apa ganda soalan? Soalan nak maksud kedaulatan dalam bahasa Yunani. Okey, untuk menjawab soalan ni seperti biasa mulakan dengan pembuka soalan. Jadi ambil balik pembuka soalan tu. Maksud kedaulatan dari segi bahasa Yunani ialah Superanos, bermaksud tertinggi. Titik. Lepas titik, wajib letak penanda wacana. Penanda wacana cikgu ajak, selain menggunakan selain itu, seterusnya di samping itu yang cikgu ajak paling mudah adalah menggunakan number, iaitu kedua. Kenapa kedua? Sebab kita nak masuk isi yang kedua. Isi yang pertama tadi dah ada pembuka soalannya dah. Jadi isi yang kedua menggunakan perkataan kedua, merujuk negara yang bebas. Okey, tengok soalan A, 2 Roman pula tanya, nyatakan maksud kedaulatan dari segi bahasa, iaitu bahasa Inggeris. Jadi untuk memulakan jawapan bagi soalan ni, seperti biasa wajib ambil pembuka soalan. Jadi maksud kedaulatan dari segi bahasa Inggeris ialah sovereignty, bermaksud negara yang mempunyai kuasa penuh dalam pemerintahan. Macam mana boleh dapat 2 markah? Markah yang pertama dekat perkataan sovereignty, dan yang kedua kuasa penuh dalam bidang pemerintahan. 2 markah. Okey, soalan 1A, 3 Roman. Nyatakan maksud kedaulatan dari segi bahasa, iaitu bahasa Arab. Okey, untuk memulakan jawapan bagi soalan ni harus ambil balik pembuka soalan tu. Maksud kedaulatan dari segi bahasa Arab ialah berasal daripada perkataan daulah yang bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Ya, kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Kalau pelajar tak ingat, boleh tulis je kuasa pemerintahan sesebuah negara. Sama je maksudnya. Sama je maksudnya. Kerana apa? Kerana yang penting adalah kuasa pemerintahan. Okey, macam mana dia dapat 2 markah? Markah yang pertama dekat perkataan daulah. Dan yang kedua adalah kuasa pemerintahan bagi sesebuah kerajaan. 2 markah penuh. Okey, last kali kita lihat soalan kebat. Soalan B lah, bukan soalan C, soalan B.
Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu mempertahankan kedaulatan negara? Apakah anda soalan? Soalan tanya sebab. Mengapakah merujuk pada sebab? Sebab kita perlu mempertahankan kedaulatan negara. Okey, seperti biasa untuk mulakan jawapan bagi soalan ni harus ambil balik pembuka soalan tu. Kita perlu mempertahankan kedaulatan negara kerana menjamin kebebasan memerintah negara sendiri. Ambil balik 3 kesimpulan jawapan daripada sudut bahasa tadi. Iaitu yang pertama, kuasa tertinggi. Yang kedua, bebas iaitu merdeka. Dan yang ketiga, hak memerintah negara sendiri. Jadi kebebasan memerintah negara sendiri, titik. Lepas titik, masuk huraian. Huraian bermula dengan perkataan hal ini. Hal ini agar negara dapat mengawal segala sumber ekonomi yang ada di dalam negara. Contohnya biji timah dan petroleum. Kesannya negara menjadi maju dan kekal merdeka di bawah pemerintahan sendiri. Jadi bila kita dapat memerintah negara sendiri, kita dapat kawal semua benda termasuk dalam bidang ekonomi, agar ekonomi tidak dikuasai oleh kuasa asing. Apa sumber ekonomi yang kita ada? Biji timah dan petroleum. Kesannya negara akan menjadi maju dan kekal merdeka di bawah pemerintahan rakyat Malaysia sendiri. Okey, hanya sekadar itu sahaja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.